Hadirin sekalian, saya selaku pengacara majlis anda pada hari ini ingin mengucapkan selamat datang ke Dialog Fikrah Kuis 2.0 Wahabiyah, aliran sesat atau aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Pengakuan orang kafir bahwa Allah pencipta, pemberi rizki, pengatur alam adalah pengakuan iktiraf terhadap sebagian rububiyah Allah, dan yang demikian belum boleh dikatakan sebagai bertauhid rububiyah. Sementara Wahabi mengira itulah tauhid rububiyah. Kemudian pembagian tauhid menjadi tiga ini menjadi alat untuk mengkafirkan sesama umat Islam yang bertawassul, tabaruk dan istighotsah. Hal ini terjadi karena Wahabi meyakini orang kufar Quraisy juga bertauhid, dan tauhid tersebut belum sempurna seperti mana orang yang istighotsah dan lain-lain. Mengira bahwa orang kafir Quraisy bertauhid rububiyah dan beriman kepada Allah. Tidak boleh membezakan antara tawassul, memang tidak mengkafirkan, tapi wasilah ila syirki ini bahaya. Asbab, karena minta tolong. Ini yang saya lihat golongan Wahabi tidak berapa faham, dan ada sebagian yang tidak mengaku Wahabi juga tidak faham, iaitu pertolongan ini sama ada hakikat atau asbab. Hakikat hanya boleh dengan Allah, asbab boleh dengan makhluk yang Allah jadikan sebab. Tauhid rububiyah ini penting. Kenapa penting? Ini bukan tentang Wahabi dan Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Wahabi dan Asy'ariyah. Ini Wahabi dan Aswaja. Maksud saya Aswaja ni bukan Asy'ariyah, Aswaja ni aliran ni lah. Apa bezanya? Rububiyah. Okey, rububiyah mempercayai bahawa Allah adalah pencipta. Allah adalah pentadbir. Allah adalah pengatur. Kepercayaan ini ada pada zaman jahiliyah. Nama Abdullah tu bukan baru tau, bukan Nabi dah lahir baru ada. Zaman jahiliyah lagi dah ada nama Abdullah. Zaman jahiliyah lagi mereka dah pergi tawaf dan ucap talbiyah. Mereka dah kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika illa syarika lak tamlikuhu wa ma malak. Mereka dah ucap zaman tu dah, kami menyahut seruanmu wahai Allah, kami datang kepadamu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu melainkan sekutu yang engkau punya dan engkau miliki dia, dan juga dia segala yang dimilikinya. I'tiqad ini dah ada dah. Di zaman jahiliyah lagi mereka percaya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki lautan di atas kapal, mereka akan doa minta sungguh-sungguh kepada Allah. Lepas itu bila mereka tenang, mereka relax, mereka tak doa dah. Ini i'tiqad daripada zaman jahiliyah. Nabi perang dengan Abu Jahal. Abu Jahal minta doa kepada Allah Ta'ala untuk menangkan dia. Tahu? Abu Jahal minta kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan konsep rububiyah, percaya bahawa Allah lah pencipta, pentadbir, pengurus alam ini ada pada masyarakat jahiliyah. Sebab tu dalam ayat-ayat Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka katakan Allah. Dan seterusnya, ayat-ayat begini banyak di dalam Al-Quran. Baik, apa isunya? Isunya musyriki Mekah tetap kafir walaupun mereka percaya Allah pengatur, pentadbir. Kenapa? Kerana mereka pergi minta kepada berhala. Sebelum kedatangan Amr bin Luhai bawa berhala masuk ke Mekah, mereka tak ada berhala. Bila datang berhala di situ, mereka minta kepada berhala. Mereka percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap kafir. Jadi kenapa isu ini penting? Kerana ramai orang yang macam jahiliyah. Ramai orang begitu. Mungkin zaman ini dah kurang sebab ada gerakan reformis yang datang berubah. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, ramai orang pergi ke masjid, solat isyak nak masuk hutan, tok nenek anak cucu nak tumpang lalu, tolong bagi laluan. Ini apa? Ramai orang yang malam Jumaat baca Yasin, lepas tu nak pergi ke laut, dia cerita kat orang, jangan lawan, mambang laut ni kuat, dia boleh timpakan mudarat, kena minta lindung dengan dia. Ini apa? Ini bukan baru. Datang gerakan-gerakan reformis menyucikan manusia daripada ini, tidak mengikat diri, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa hujah yang dibawakan. Hujah ini penting sebab ada kelompok dia nak bantah ni, dia nak kata tak,
Quraisy tak ada tauhid rububiyah. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia nak kata Quraisy itu sesat ataupun kafir kerana percaya makhluk yang bagi. Selagi mana kamu percaya Allah yang bagi, okey, boleh minta kat siapa-siapa. Minta kat Mambang pun boleh, minta kat Bomo pun boleh, minta kat dekat Tokong pun boleh, minta. Ada kepercayaan begitu. Belum syirik, belum syirik. Jadi itu clash pointnya. Sebab itulah kalau tengok salah satu ayat Al-Imam Razi, sebab saya sebut tadi ini bukan pertentangan di antara Aswaja dan Wahabi. Ini pertentangan, ini bukan pertentangan Asy'ariyah dan Wahabi. Asy'ariyah faham isu ini, Aswaja tak faham. Imam Asy'ariyah Ar-Razi apabila mentafsirkan inna qulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Apabila kaum Nabi Hud mereka mengatakan illa i'taraka ba'du alihatina bisu, yang kami lihat ni Hud, engkau ni hanya ditimpakan keburukan oleh Tuhan kami. Ada orang kata maksudnya depa ni depa percaya berhala lah. Depa percaya berhala yang berkuasa penuh. Tak semestinya. Pengikut Nazim Haqqani, berapa ramai di antara mereka yang disebut Nazim Haqqani sebut bila masuk ke tengah laut minta tolong dengan wali. Dia kata Allah bagi. Sebab tu Al-Imam Ar-Razi bila dia ulaskan ayat sebelumnya, qalu yahud ma ji'tana bibayinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Nabi Hud bila kata dekat dia, Al-Imam Ar-Razi kata wa hadha aidan rakik. Pandangan ini ataupun ayat ini tak bagus, lemah. Li'annahum kanu ya'tarifuna bi anna an-nafi' wad-dar huwa Allah Ta'ala. Kerana mereka ini meyakini bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhir ayat tu kita boleh baca kemudian. Artinya Imam Asy'ariyah Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ni, beliau iktiraf dan tahu ini bukan bererti kaum Nabi Hud ni tak percaya bahawa Allah yang bagi. Mereka tetap percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap syirik kerana mereka pergi minta kepada makhluk dan mereka percaya bahawa makhluk itu memberi, dia boleh bagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ini katanya, kami telah sebutkan sebelum ini bahawa mereka berikrar dengan kewujudan Allah, maka mustahillah bagi mereka nak memaki Allah. Maka Ar-Razi bagi apa pembahagian, mungkin ini kafir lain yang mana mereka ini dahriyah, ataupun mereka berniat nak maki Nabi sahaja, ataupun mereka ini nak maki Tuhan kepada Nabi SAW, bukan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ar-Razi sentiasa menekankan walaupun ada ayat ni, ia tidak menafikan i'tiqad Quraisy yang mana mereka percaya bahawa Allah Tuhan, Allah bagi, tapi mereka tetap sesat. At-Tabari bawa banyak tafsiran, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Qatadah innaka lasta talqi ahada minhum illa anba'aka anna Allah rabbah wa huwa alladhi khalaqa wa razaqah. Kamu takkan jumpa seorang pun di kalangan Quraisy. Ini kata apa ni? Qatadah kata, melainkan mereka akan kata bahawa Allah lah yang mencipta mereka dan bagi rezeki kepada mereka. Walaupun begitu, wa huwa musyrik fi ibadatihi, mereka tetap musyrik pada ibadat kepada selain Allah, walaupun mereka percaya Allah yang bagi rezeki. Dan demikian juga daripada Mujahid. Saya nak teruskan sebab masa kita tak banyak. Sebab itu bila timbul soalan, Wahabi kata Abu Jahal bertauhid, tolong lihat dalam konteks. Abu Jahal kafir masuk neraka, tapi apakah dia faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, mentadbirkan, menghidupkan, mematikan? Iya. Adakah dia mukmin? Dia tak mukmin, dia masuk neraka. Boleh tak kita kata dalam bab ni dia betul, bab lain dia salah? Boleh. Berapa banyak asar-asar salaf yang kata kami boleh meriwayatkan perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi kami tidak akan sekali-kali meriwayatkan perkataan Jahmiyah. Tuan-tuan juga pernah jumpa perkataan Imam Malik, Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Rafidhah dalam beberapa bab. Ini masuk dalam bab yang sama. Apakah dia ada tauhid rububiyah dalam erti kata beriman bahawa Allah yang mencipta dan menjadikan? Ya. Apakah keimanan itu sempurna betul sepenuhnya? Tidak. Ada hak-hak Allah yang mereka tak berikan. Tetapi balik kepada perkataan Mujahid, Qatadah dan sebagainya, ini ada pada mereka. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka, mereka akan kata Allah Ta'ala. Jadi ini nak menjawab soalan. Ada orang kata
Macam mana Wahabi boleh kata, Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya boleh kata musyrikin ni ada tauhid rububiyah? Ya, mereka percaya itu kuasa Allah, tapi mereka tetap kafir kerana mereka telah menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak cerita tentang budaya, nak bagi faham tuan-tuan budaya. Pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ini bukan Wahabi yang cerita, ini rekod kerajaan Uthmaniyah yang dikumpulkan oleh Muhammad Kamil bin Nu'man. Dia ni dihantar oleh kerajaan Uthmaniyah untuk merekod keadaan dakwah Wahabiyah dan kedudukan penduduk Mekah pada ketika itu. Apa katanya? Ini rekod, bukan rekod pertengahan ni, bukan Wahabi. Dia kata budaya di zaman itu, kalau tuan boleh rekod balik, ini ada cetakannya. Di zaman itu kalau orang hilang kambing, dia kata ya Sa'ad. Kalau orang hilang unta, dia kata ya Sa'ad, kembalikan unta aku. Sampai Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi ke orang tu tanya, Sa'ad ni siapa? Sa'ad mati dah dalam kubur. Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi cakap ke dia, apa sih hang tak minta kepada Tuhan Sa'ad? This is the culture zaman tu. Budaya zaman tu di tempat Muhammad bin Abdul Wahab dan tersebar di Jaziratul Arab, khurafat minta kepada makhluk, istighatsatu bil makhluk menjadi budaya sehingga orang tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rekod Uthmani. Dan juga perkara yang sama disebutkan oleh dalam Durar Saniyah, ditulis oleh anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam risalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya, musyriki zamanina yad'una unathan la yuwazinuna Isa wal malaikah. Zaman sekarang ni orang musyrik mereka menyeru makhluk yang tak sama pun level dengan Isa ataupun malaikat. Sebab ini budaya mereka. Saya tak rasa pelik. Di tempat kita pun 30-40 tahun dahulu budayanya sama. Budayanya sama, orang boleh mendirikan solat dalam masa yang sama, orang boleh pergi minta kepada mambang-mambang. Ini budaya yang berlaku. Maka di situlah dia datang dan membawa berdakwah tauhidnya. Baik, kalau nak kata tak boleh kata ini syirik. Orang buat tawasul sahaja, tak boleh kata syirik. Tinggalkan Muhammad bin Abdul Wahab sekejap. Mari nak tengok ni. Apa kata jabatan ini fatwa negeri Sembilan, ya, negeri Sembilan. Apa katanya? Perbandingan dengan pulau besar. Katanya, perbuatan memohon hajat, berdoa dan bermeditasi serta bertawasul di sisi kubur-kubur yang ada di sekitar pulau besar merupakan amalan ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Ini kata siapa? Ini fatwa negeri Sembilan. Negeri Sembilan tau. Kalau ikut apa yang disebutkan tadi, mohon hajat tak apalah selagi yakin Allah Ta'ala bagi. Doa di kubur tak apalah, bertawasul tak apalah di kubur. Tapi fatwa negeri Sembilan ni mengatakan bahawa perbuatan ini ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan daripada sesuatu objek seperti di kubur Sultanul Arifin dan sebagainya seterusnya adalah syirik. Zaman lah ni sikit sangat orang yang pergi memuja di kubur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di TV dan juga cerita orang dulu-dulu, berapa ramai orang yang buat begini. Jabatan agama Islam kata syirik. Kita patut berterima kasih dengan gerakan reformis. Tak kisahlah Wahabi ke, Ikhwanul Muslimin ke, siapa ke yang datang, yang telah mengubah dan membebaskan masyarakat daripada kekalutan ini. Dan sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahab telah merobohkan makam keramat di pulau besar juga telah dirobohkan. Tindakannya sama. Kita boleh main retorik, kita boleh main nak cerita, boleh, tak apa. Seorang kalau dia nak pergi ke kubur nak menangis, boleh biar. Tapi kalau ini menjadi budaya, semua orang daripada nak pergi masjid, dia pergi ke kubur. Daripada nak minta kepada Allah Ta'ala, dia minta kat kubur. Ini akan membawa kerosakan yang besar. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar apabila dikhabarkan kepada beliau dalam riwayat Abdul Razak, para sahabat Nabi yang pergi ekspedisi perang jumpa kubur Nabi Daniel terbuka. Orang pergi ke kubur tu, orang minta kepada Allah Ta'ala dekat kubur tu. Ramai-ramai orang pergi, jadi budaya. Sampaikan kepada Umar. Umar kata, keluarkan kubur Nabi Daniel, pergi ke tempat lain, gali 13 kubur, tempat lain, tanam di salah satu supaya orang tak tahu dan dia tak buat benda begini. Itu trend para sahabat. Takkan kita kena membiarkan budaya-budaya begini hidup. Seterusnya, minta kepada orang mati untuk menyelesaikan hajat. Bismillah. Apabila orang kata, wahai fulan, turunkan hujan. Wahai fulan, bagi kat aku anak.
wahai fulan, bagi suami aku jadi baik, tak lari keluar rumah malam-malam. Dia minta hajat yang mana Allah yang boleh bagi. Dia minta kepada orang mati. Perbuatan-perbuatan ini pada sisi ulama Wahabi adalah haram dan syirik akbar. Ini pandangan mereka. Dalam kitab Tauhid disebutkan inna hadza huwa syirkul akbar. Clear, minta kepada makhluk. Ya, ada beza. Aswaja kata kalau selagi i'tiqad Allah yang bagi, tapi minta ke makhluk. Yaghutha wa ya'uqa wa nasra, minta kepada orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ni tak apa, boleh minta juga. Tapi as long as beriman Allah bagi, tak apa. Depa soleh. Minta kepada Isa, oh Jesus help me. Pasal apa? Memang aku minta ke Jesus, tapi aku yakin Allah Ta'ala yang bagi. Pada depa tak apa. Tapi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, ini dikatakan syirik. Tak boleh. Hang niat apa pun tak apa, tapi jangan minta ke makhluk. Seterusnya, ini daripada kitab Tauhid. Ini teks ulama Wahabi, saya tak nak ulang sebab tadi telah disebutkan oleh pembentang daripada sahabat-sahabat daripada ARG, telah sebutkan perkataan mereka hampir sama dalam bab ni. Syirkul akbar, syirkul akbar alladhi yukhriju minal millah. Apabila seseorang minta kepada makhluk, makhluk tak boleh bagi, bukan bidang kuasa makhluk. Walaupun hang niat Allah Ta'ala bagi, minta kepada makhluk tak boleh. Kenapa dia anggap syirkul akbar? Kerana doa, dan doa itu adalah ibadah. Dan Allah Ta'ala sebut wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan minta kepada selain Allah sesuatu yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Kita tak payah buat drama lah minta ke orang ayat. Siapa pun tak boleh bagi ayat dalam dewan. Ayat ni banyak dalam Quran, nak carikan jumpa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ini umum. Dia memerlukan takhsis. Boleh tak minta? Adakah maksudnya semua tak boleh minta? Ada pengecualian. Pengecualiannya kalau orang tu mampu. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Tak apa minta tolong kat dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak apa minta tolong kat depa. A'inuni biquwwatin. Tolonglah aku dengan kekuatan kamu. Boleh tolong depa. Tapi satu yang depa tak mampu. Zahirnya depa tak mampu. Allah Ta'ala sebut wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Seterusnya, orang mati tak berkuasa untuk menyelesaikan hajat manusia. Ini logik yang mereka gunakan. Mereka tidak mendengar melainkan dengan izin Allah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan apabila orang mati baru pergi ke kubur, ketika itu orang yang dah lama dalam kubur akan tanya kepada orang yang baru masuk tentang keluarga mereka. Bahkan hadis Nabi SAW, ada orang dihalau daripada haud, Nabi kata as-sihabi, as-sihabi. Allah Ta'ala akan sebut kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat selepasnya. Maksudnya, walaupun Nabi SAW, Nabi tak tahu semua benda. Artinya, tak boleh minta kat mereka. Mereka tak tahu semua perkara. Siapa sahaja yang berada di dalam kubur, sama ada orang soleh ataupun para anbiya. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk membantu. Muhammad bin Abdul Wahab membezakan di antara istighathah antara orang hidup dan orang mati. Katanya, kita menolak istighathah ibadat seperti yang mereka lakukan di atas kuburan para wali, atau ketika para wali tidak hadir di hadapan mereka atas perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah. Bukan setakat Muhammad bin Abdul Wahab. Tengok fatwa Negeri Sembilan tadi pun lebih kurang samalah. Pergi minta tawasul dengan cara dekat kubur tu tak boleh, jalan kepada syirik. Buat upacara untuk minta, syirik terus, sama. Baik, minta kepada Allah untuk selesaikan hajat dengan menyebut kemuliaan orang yang telah mati. Menyebut kemuliaan. Saya pelik, ini dua isu yang berbeza ni. Istighathah dengan tawassul berbeza. Wahabi tidak mengkafirkan tawassul. Bahkan perkataan anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab disebut dalam Durarul Saniyah, ayah dia tidak mengkafirkan tawassul. Ini masalah fiqh katanya, masalah fiqh. Ya, ada Wahabi yang mutasyaddid, tapi ini masalah mereka tidak kafirkan. Macam mana boleh letak semua dalam satu bakul? Berbeza. Di sini Wahabi mengambil pandangan bahawa dia adalah bid'ah. Sebahagian mereka mengatakan dia adalah sarana kepada syirik, tapi dia pun tak kata syirik. Pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dia menyebutkan ini adalah masalah fiqh. Dan apakah dia menyendiri dalam pandangan ini? Macam dia kata tadi, Wahabi je. Tuan-tuan kalau buka kitab mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah antara yang keras, jangan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bihaqqil anbiya.
wala bi'izzi arshika. Ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Jadi didahului oleh ulama dalam mazhab Hanafi dalam bab ini. Seterusnya, tawassul dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdul Latif Al-Syekh daripada keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, walam yakul syekh innahu syirk, yang saya telah sebutkan tadi. Fatwa ulama Wahabi berkaitan tawassul dengan kemuliaan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, katakan bid'ah madhmumah, lakinnaha laysat syirk akbar, bukan syirik akbar, kata bin Bas, bal hiya min wasail syirk, membawa kepada syirik. Utsaimin kata tawassul bid'i la yajuz, tawassul yang bid'ah tidak harus. Fatwa Lajnah Daimah katakan bid'ah muhdatsah, ini adalah bid'ah yang direka di dalam agama. Yang penting Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dan majoriti ulama Wahabi tidak mengkaitkan isu ini tawassul dengan syirik. Tawassul dalam arti kata menyebut nama kemuliaan orang. Baik, minta orang mati doa kepada Allah Ta'ala, minta mereka doa kepada Allah Ta'ala. Di sini ada khilaf di antara mereka. Ada yang menganggap dia wasilah kepada syirk, ada yang menganggap dia adalah syirik. Perbezaan pandangan di kalangan mereka. Dalam kes ini, tuan-tuan boleh perhatikan setiap isu diperincikan. Minta dia doa berbeza dengan minta kepada dia, berbeza dengan minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut haqqi fulan. Janganlah letak semua dalam satu bakul, bawa semua nas-nas, Wahabi sesat. Tak kena. Berlaku adil lah apabila kita menilai orang. Ulama Indonesia juga menolak. Begitu juga di sisi ulama-ulama fiqh mazhab yang 4, Wahabi dinilai sebagai khawarij, ya. Video yang mempromosikan debat ini juga ada menunjukkan saya sedang bercakap tentang isu ini, dan ini bukan rekaan saya. Ini antara lain adalah di sisi ulama Hanafi dalam kitab Raddul Muhtar ala Dulil Mukhtar, disebut oleh Al-Imam Muhammad Amin yang lebih terkenal dengan Al-Imam Ibn Abidin, bahawa atba' Ibn Abdul Wahab ini adalah khawarij fi zamanina. Dan bukan bererti khawarij itu mesti mengkafirkan sahabat Nabi. Sebab ada orang kata tak mungkinlah Wahabi itu khawarij, kerana khawarij itu kan mengkafirkan sahabat Nabi. Beliau telah jawab lama bahawa mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan syarat satu kumpulan itu dikelaskan sebagai khawarij. Itu hanya menceritakan khawarij zaman sahabat mengkafirkan sahabat. Wa illa fayakfi fihim i'tiqaduhum kufra man kharaju alaihi. Sebab sekiranya tidak, memadailah khawarij itu mereka meyakini kafir orang yang mereka melawan, sebagaimana yang berlaku pada zaman kita, iaitu zaman Al-Imam Ibn Abidin fi atba'i Ibn Abdul Wahab alladzina kharaju min Najdin, pada golongan Wahabi pengikut anak Abdul Wahab yang bangkit daripada daerah Najd, iaitu daerah Riyadh, ya, sekarang ini. Wa tawallabu alal haramain, dan mereka pernah merampas dua tanah haram daripada khilafah Utsmaniyah, dan juga mereka itu yang tahiluna madhhabal Hanabilah, mereka mengaku, menyamar sebagai mazhab Hambali. Terbukti ulama-ulama Hanabilah sebenar menolak fahaman Wahabi sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan itu menghalalkan darah umat Islam, ada disebutkan di situ. Begitu juga di sisi ulama Maliki. Al-Arif Billah Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam tafsir Jalalain, hasyiah kepada tafsir Jalalain, telah menerangkan bahawa ayat afaman zina lahu su'u amalihi farahu hasana itu dikatakan ini turun kepada golongan khawarij, yang mana mereka ini menyelewengkan ayat Quran. Jadi ada ramai orang terkeliru, tidak mahu menerima bahawa aliran Wahabiyah ini sesat, kerana mereka mengatakan Wahabi kan mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Memang, ya, Wahabi tidak menolak Quran dan Sunnah. Kesalahan besar Wahabi adalah menyelewengkan tafsir Al-Quran dan Sunnah. Ya, cuba lihat di sini. Waqila hadhil ayatu nazalat fil khawarij allazina yuharifuna ta'wil al-kitabi was sunnati wa yastahilluna bizalika dima'al muslimin. Dengan salah tafsir itu mereka menghalalkan darah orang Islam, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Kama huwa masyahadul an fi nazairihim wa hum firqatun bi adil Hijaz yuqalu lahum al-wahabiyah, iaitu satu firqah di tanah Hijaz, ya, iaitu dia dinamakan sebagai golongan Wahabi, ya. Ini di zaman Imam Ahmad Al-Sawi rahimahullah taala. Dan di sisi ulama Syafi'i juga sama. Misalnya dalam kitab Misbahul Anam fi Radiyah
syubahil bid'ah an-najdi allati adalla bihal awam, ya. Jadi Syekh Abdul Wahab digelar oleh ulama sezaman beliau sebagai ahli bid'ah dari Najd. Kenapakah ulama? Saya tertarik apabila Ustaz Engku sebut tentang ulama-ulama mazhab menentang Wahabi. First kali dia bawa As-Sawi Al-Kabir. As-Sawi Al-Maliki, satu orang alim, ulama alim mazhab Maliki yang mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bawa perkataan As-Sawi yang katakan ini adalah kelompok yang suka membunuh. Tapi jangan lupa, dalam hasyiah beliau As-Sawi, dalam hasyiah beliau terhadap tafsir Jalalain, beliau juga telah mengkritik Asy'ariyah. Mengkritik Asy'ariyah kerana mudah mengkafirkan orang. Itu perkataan dia. Jadi saya tinggalkan tu dulu. Saya nak masuk kepada pandangan ulama tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pergi kepada mazhab Maliki. Siapa yang paling kenal kepada aliran Wahabi? Ulama Maliki yang tinggal di tanah haram. Antaranya Syekh Alawi Al-Maliki. Dia ada permusuhan dengan Wahabi. Dia ada permusuhan dengan gerakan Wahabi. Ali Syekh tulis buku untuk mengkritik dia. Dan dia banyak mengkritik mereka. Dia duduk di Mekah dan dia tak dibunuh di mana. Dia banyak mengkritik mereka. Dia dikritik oleh mereka. Dia ada pertembungan dengan mereka. Dan Alawi Maliki adalah tokoh besar. Apa katanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Katanya, wa huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin. Setelah dia sebut terdahulu Muhammad bin Abdul Wahab lawan dengan khurafat, Muhammad bin Abdul Wahab berdiri lurus untuk mempertahankan akidah, katanya ha huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin. Ini Syekh Alawi Al-Maliki. Kalau betul lah semua maklumat tadi macam tadi tu, Muhammad Abdul Wahab ni digambarkan orang yang paling teruk sekali. Macam mana Syekh besar Maliki yang kamu angkat sebagai tokoh boleh memuji dia dengan sebegini rupa? Seterusnya, Yasin Fadani, tokoh besar ulama Syafi'i. Saya quote perkataan Ustaz Engku. Kata Ustaz Engku dulu, dia pernah tulis, dunia pernah memiliki ulama yang sangat hebat dan alim dalam mazhab Syafi'i, iaitu Syekh Yasin Fadani, yang jika diikutkan berdasarkan pemerhatian kita, beliau sudah tentu mampu untuk tarjih semula mazhab Syafi'i. Kata siapa? Kata Ustaz Engku. Ini Syekh Yasin Fadani menghimpulkan sanad-sanad yang ada pada dia, menghimpunkan puluhan nama guru di sini. Hayat Sindi juga ada di sini, nama-nama besar. Tapi tuan-tuan perasan satu tak? Apabila beliau menyebutkan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, katanya Syekh Abdullah bin Muhammad An-Najdi an abihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Orang ni sesat yang paling teruk dalam semua guru-guru dia. Ini satu-satunya orang yang sanadnya sampai kepada, bukan guru dia lah, generasi sebelum dia, sampai kepada Syekh Yasin Fadani. Dalam ramai list ni, ini katanya Syekhul Islam. Apa dia tak tahu pembentangan tadi itu semua? Kenapa? Kerana pembentangan tadi itu semua bukan pasal Muhammad bin Abdul Wahab. Seterusnya, ini guru kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz Hussein Ahmad Madani Diobandi. Beliau menyebutkan, saya dengan ini sejelas-jelasnya berpendapat tentang ulama Najd yang dimuatkan dalam buku itu tidak berasaskan karya mereka sendiri, melainkan berasaskan khabar-khabar angin. Karya-karya utama mereka dengan jelas membuktikan bahawa mereka tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini otoriti mazhab Hanafi. Otoriti mazhab Hanafi. Seterusnya, ada perbezaan yang lebih penting. Bolehlah bawa seorang ulama, tapi otoritinya di mana? Otoritinya badan ataupun kumpulan yang menghimpunkan ulama Diobandi. Di India ataupun Pakistan ada aliran Diobandi, aliran ahli hadis. Ini pandangan rasmi Diobandi, pandangan rasmi. Apa kata mereka? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab is not out of the fold of Ahli Sunnah wal Jamaah. Pandangan official mazhab Hanafi. Kalau nak ambil di sini, adilkah kita ambil satu pandangan ulama mazhab ni buat kaedah umum, ulama semua mazhab mengatakan Wahabi terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah, sedangkan ini pandangan rasmi. Dan pandangan yang rasmi ni kata, kalau nak tahu lebih lanjut, lihat tulisan Maulana Muhammad Manzur Nu'ani. Dan disebutkan tulisan saya sebutkan di sini juga terjemahan daripada tulisan Muhammad Manzur Uthmani. Maka katanya, ternyata penyebaran propaganda ini di negeri Hijaz
dan celaan serta makian terhadap kepribadian Syekhul Imam yang tidak elok jika didengari oleh umat. Begitu hebatnya kata-kata kotor yang diutarakan, sebahagiannya kita dengar hari ini juga, sehingga akan bagi umat Islam yang mendengarnya, mereka akan beranggapan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah orang yang paling kafir di seluruh alam. Ada ring bell tak? Begitulah yang kita dengar tadi. Ini kata Maulana Manzur Nu'mani Diobandi. Baik, bagilah tokoh-tokoh yang diiktiraf dalam negara kita. Dua tokoh dalam negara yang pernah mendapat pengiktirafan Ma'al Hijrah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya antara suara kebenaran yang paling berani dan antara pendakwah Islam pembinaan jihad yang paling besar, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi keutamaan adalah untuk menjaga akidah. Di bawah itu melancarkan gerakan dakwah bagi memusnahkan pelbagai fenomena kesyirikan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan seterusnya, ulama Azhar Jadul Haq, Syekhul Azhar. Ini saya tak jumpa ulama Wahabi pempuji begini, tapi Syekhul Azhar Jadul Haq memujinya. Katanya, dia menyebutkan, wa qad jaa fil hadits syarif qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Dia menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab pada martabat ni, yang pengikut Muhammad Abdul Wahab pun tak bagi dia martabat ni, mujaddid abad ini. Anda boleh bersetuju ataupun tak bersetuju, tetapi yang dikatakan tadi, pengikut dia mentaksub, dia mengangkat dia tinggi. Tapi tengoklah mana-mana aliran Wahabi ni antara aliran yang paling kurang taksub kepada tokoh dia. Mereka tak pergi doa kepada kubur tokoh dia, ada dengar? Mereka tak pergi cium, tunduk, sujud kepada tokoh dia, ada dengar? Dan pujian sebegini rupa datang daripada Syekhul Azhar, bukan datang daripada mereka sendiri. Tiba-tiba datang ke sini dibawakan ideologi seolah-olah kelompok ini kelompok yang paling taksub kepada guru mereka. Seterusnya, Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar yang baru ni, apa dia buat? Setelah berlaku perhimpunan ulama di Chechnya, dia balik dan buat kenyataan berlepas diri, kenyataan media berlepas diri. Dan dia menyebutkan dengan jelas bahawa Syairah, Maturidiyah dan juga Ikhwanuna Salafiyah adalah semua ahli sunnah wal jamaah. Ini Syekhul Azhar yang sekarang ni. Jadi pandangan ulama mesti dilihat secara menyeluruh, jangan selektif. Ada tak yang mengkritik? Saya setuju ada yang mengkritik. Poin-poin kritikan tadi memang ada. Saya akan jelaskan sebentar nanti. Apakah yang mengkritik itu tokoh? Mereka juga tokoh, betul. Tapi berlaku adil lah. Berlaku adil. Bawakan ke semua pandangan dan lihat secara pertengahan. Seterusnya, pegangan